Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah sedang membahaskan berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Dan kita dah sampai pada terakhir pada ayat 171 surah Al-Baqarah, yang mana kita dah ambil pada ayat yang ke 170-171 di rentetan daripada wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan Tuhan kamu ada Tuhan yang satu, dan Tuhan menekan dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Start dari situ Allah Ta'ala mula mengisytiharkan berkenaan kelayakan dia untuk dipatuhi dan penyembahan. Dan bahkan diterangkan lepas tu, pasal ini rentetan macam saya kata itu, ujung nanti habis pembahasan awal ni kita akan mula masuk pada hukum hakam Islam, mana akan diterang pada kita berkenaan dengan solat sikit, diterangkan tentang haji sikit dan sebagainya, nak menunjukkan bahawa jalan-jalan kebaikan yang Allah Ta'ala letakkan untuk umat Islam laksanakan. Dan dalam ayat 171-70 itu kita ambil berkenaan dengan sifat atau ciri-ciri orang-orang yang kafir atau musyrik yang Allah Ta'ala terangkan dalam Quran. Dan bila dikata kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, mereka berkata, bahkan kami ikuti apa yang kami biasa di atasnya atau nenek kami. Ada kata ini kata-kata Yahudi, ada kata ini kata-kata orang musyrikin. Boleh jadi kedua sekali sama saja. Okey. Dan Allah Ta'ala kata, adakah mereka kena ikut juga kalau sekiranya bapa mereka tidak mengetahui suatu benda pun dan tidak juga mendapat hidayah. Dan Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, dan misal orang yang kafir ni adalah orang yang tunduk dengan benda yang dia tak dengar, menaikkan seruan atau pekikan. Dia macam binatang ternakan yang kita kata dipanggil dijerit-jerit datang, tapi tak faham menjeritan tadi. Cuma dia tahu kalau jeritan terjadi maka Tuhan dia bagi makan. Kalau Tuhan dia bercakap membil banyak, dia tak faham benda pun. Okey. Pekak, bisu, buta, maka mereka tidak akan mengetahui. Baik, hari ini kita sambung tajuk baru. Baik. Di sini Allah Ta'ala dalam ayat ini mula Allah Ta'ala tunjukkan hanya dia, kerana itu dia kata dia Tuhan, maka di sini dia mula menghalal dan mengharamkan. Mula dia halal, haramkan, dia nafikan berkenaan penyekutuan pada dia. Dia mula start dengan nak menceritakan halal haram itu apa mesti kita makan, apa tak boleh makan. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 171, 72, 73 Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Berfirman Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk makan daripada benda-benda yang baik, yang elok. Yang elok, yang baik, yang dia rezekikan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan, maka makan yang baik dan elok. Jadi kadang ada benda akan kita terangkan. Di sini dimaksudkan baik ni adalah halal, yang halal. Kadang-kadang kita sebut dia buat dua gandaan, halalan thayyibah. Mana halal satu maksud, thayyib satu maksud yang lain. Mana halal yang elok. Yang ini dimaksudkan kat sini adalah lebih kepada halal. Thayyib itu adalah halal, ya. Yang mana makan daripada benda halal kami rezeki kepada kamu. Mana kami kurnia kepada kamu, maka makanlah yang mana halal di antaranya, yang elok di antaranya. Maka kadang-kadang macam kita sebut, kalau nasi basi tu dia tak haram. Nasi basi tak haram, tapi dia tak thayyib. Tak elok untuk dimakan. Dan manusia dia diperintahkan, maksud dia, wahai beriman, makanlah daripada benda-benda baik yang kami rezeki pada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala suruh dalam ayat itu supaya manusia ini bersyukur kepadanya di atas kurniaan tadi. Jika sekiranya kepada dia, kepada Allah Ta'ala ni, tak budun kamu semua menyembah
Dan kalau kamu semua menyembah Allah Ta'ala, maka bersyukurlah kepada dia di atas rezeki. Makan daripada benda baik yang direzekikan, dan bersyukurlah kepada dia di atas rezeki baik yang dikurniakan. Maka itulah yang akan dibuat kalau si kamu ni orang-orang yang benar-benar menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makan benda yang baik ini adalah sebab bagi pemakbulan doa. Jadi makan benda elok dan baik ini adalah sebab pemakbulan doa atau penerimaan doa, dan juga penerimaan ibadat. Penerimaan ibadat. So kenapa sebahagian para ulama dalam mazhab Hanafi bila diminta oleh orang ramai supaya karang buku mengenai pencucian jiwa, dia mulakan dengan tajuk masalah makan benda halal. Jadi karang buku berkenaan muamalah jual beli. Orang minta benda lain ditulis. Kalau ikut kita suruh bersihkan hati, dia pergi buat buku penjagaan. Dia kata kerana apa? Kerana dia kata banyak orang makan benda haram, benda tak elok, maka dengan sebab itu makanan yang masuk dalam badan mereka tadi menyebabkan hati mereka kotor. Bagi dia macam tu, bagi orang berkenaan, ulama berkenaan, dia nampak macam tu cara dia. Kerana manusia ni nak dibaiki akhlak dia, antara benda pertama dia kena jaga adalah masalah makanan. Kalau makanan tak elok, maka akan timbul masalah ketidakelokan pada perangai dia tingkah laku. Tapi kena ingat juga, ada saya dengar dalam satu radio tu ada tak tahu ustaz mana, nama saya tak tahu, tapi cerita dia buatlah, dia kata, wahai mak bapak kesedihan, kasihanilah anakmu, kerana kamu berikan makan yang tak elok, maka anak kamu nakal, tak dengar cakap bla 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 kan. Anak kadang anak bagi makan halal pun budak tu melompat juga kan. Budak-budak ni bukan nakal sebab hanya makanan benda tu haram, tapi dia kata makanan yang diberikan yang tak elok tadi tu, ialah salah mak bapak dia kena bagi. Anak takkan berdosa, takkan anak tu masuk neraka kan sebab dia bapak yang suap. Anak tu pun tahu apa benda yang disuapkan, salah bapak dia menyuapkan. Tapi bukanlah maksud dia akan timbul tajuk macam perangai tak elok, tak. Benda tak elok tadi, ada orang kadang anak dia tak nakal pun kan, tapi dia kafir. Contohnya kan, orang kafir anak dia dengar cakap, tapi bukan maksud dia Allah Ta'ala. Pasal manusia ni diuji dengan macam-macam. Antara ujian dia anak nakal, anak tak dengar cakap, itu antara ujian dunia untuk seorang manusia. Banyak orang kena ujian macam ni. Jumpa bomoh pun ada, jumpa ustaz pun ada. Minta ustaz jampikan air supaya anak jadi pandai atau jadi baik dengan cakap. Sedangkan kita tahu bahawa sebenarnya benda tadi bawah kawalan Allah Ta'ala. Hati manusia ni nak patuh, nak dengar, ia sebenarnya berkait dengan tajuk kurniaan Allah Ta'ala. Bukan sebab kita jampi air atau sekian sebagainya. Kadang-kadang ada orang tu tersedar tengok aksiden, tengok orang mati, dia tersedar. Ada orang tu sakit pun tersedar. Ada orang tu kena nasihat orang biasa pun tersedar. Ada orang tengok cerita kerama kan, tengok televisyen tersedar. Tengok televisyen, tengok cerita kan, tersedar. Kadang-kadang macam-macam lah. Iklan televisyen ke tersedar. Macam-macam cara Allah Ta'ala tunjukkan berkenaan dengan manusia supaya dia sedar. Cuma kita kata bukanlah mestinya datang dengan air jampi-jampi dan sebagainya. Jadi secara tak langsung di sini Ibn Katsir cuba nak terangkan berkenaan dengan makan halal ini adalah sebab untuk penerimaan doa dan juga ibadat. Okey. Kenapa? Sebab ia adalah sebagaimana makan daripada benda yang haram menghalang pemakbulan doa dan penerimaan ibadat. Itu dia understanding yang kita kena faham. Pasal Nabi SAW ada terangkan di opposite. Nabi terangkan bahawa makan benda haram akan menyebabkan ibadat dan juga doa akan tertolak. Jadi lawan meaning dia adalah makan benda halal menjadi penyebab untuk ibadat. Okay. Penerimaan ibadat juga doa. Sebenarnya datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, tapi hadis riwayat Muslim sama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah tayyibun wa la yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu elok, bersih, suci, bagus. Dia tak menerima melainkan benda elok, bersih dan bagus. Itu je. Allah Ta'ala ni elok, dia tak menerima melainkan benda yang elok. Ni adalah satu guideline yang perlu dipegang oleh semua orang. Ketika nak infak harta, jangan infak harta yang yang tak elok. Ini harta riba-riba tu dia bagi. Dia simpan yang halal bagi dia. Yang riba dia sedekah. Lepas tu dia rasa macam aku selamat. Jangan. Kita kena menginfakkan harta, infak daripada benda yang paling baik di sisi anda, yang paling anda sayang, yang paling anda takut untuk hilang sebenarnya. Tapi kalau manusia ni dia infak benda buruk, yang tak elok, yang dah busuk, yang tak bagus, yang dia rasa tak boleh makan, baru dia tolak. Sibuk nak infakkan harta yang haram, lupa tentang harta yang halal yang sepatut dia sedekahkan. Ada pasal hilang, pasal dia tak nak rugi kan. So the halal is still staying with him,
Tapi yang dia haram, dia tolak keluar. So dalam hati dia happy. Dia kata alhamdulillah tak makan haram satu sen pun. Tapi yang itu dia bagi infak. Tak boleh, tak boleh. Dan Islam tak boleh yang tu. Bahkan nilai sebenar kita kata harta kita yang paling mahal adalah yang paling kita sayang. Kita sedekah. Ni kadang-kadang bila nak sedekah, nak bagi kuih kat orang, yang elok-elok disimpan kat dia, yang buruk-buruk dia bagi kat orang, kan? Bila tak nak bagi, kita bagi-bagilah betul-betul. Kan kita katakan ceritakan bulan musim raya haji ke raya puasa ke, katakan kita sembelih kambing kat rumah kita. Lepas tu bila nak bagi pada jiran kita, bagilah bahagian elok. Jangan macam ni lemak ni, bagi dia. Yang sekian ni bagi dia. Janganlah macam tu. Kan, bagi yang elok. Bagi macam mana kita ni. Apa kita sayang untuk diri kita, sayang untuk saudara kita juga. Yang kita sayang untuk diri kita, makan benda halal masuk syurga, untuk saudara kita biar jahanam masuk neraka, makan harta-harta yang tak elok. Tak, jangan haram. Tak sepatutnya itu. Pasal kita nak bersedekah, nak menginfakkan infak daripada harta yang bagus, yang elok, yang kita sayang. Bukan infak daripada benda yang kita benci. Sebab bila Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, bila para sahabat tanya, dia kata, Rasulullah, apakah sedekah paling azam, paling besar nilai dia? Nabi kata, anta saddaqa, sedekah paling besar nilai dia adalah engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan engkau apa? Sihat, syahih, kedekut. Dan keadaan sihat, kedekut. Pasal bila orang tu sakit, lain keadaan dia. Dia biasanya orang sakit macam nak mati tu, dia boleh bagi semua harta dan sekelip mata macam tu je. Dia rasa tak nak makan, tapi bila dia rasa macam nak beli barang lagi, dia payah nak bersedekah. Dan beg tangan mahal boleh beli, tapi nak bagi sedekah RM10 pun berkira. Sebab dia kata, tapi lah, saya yang mintit-mintit peluh bekerja kerana dapatkan harta ni tadi. Lupa sebenarnya kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri seseorang tu lebih sebenarnya untuk ujian. Lebih itu untuk ujian sebenarnya. Kelebihan yang anda ada adalah ujian Allah Ta'ala. Orang terlebih dengan ilmu, ujian Allah Ta'ala. Orang terlebih dengan harta, ujian Allah Ta'ala. Dia tidak ada benda tu datang sebagai orang kata privilege. Because your name is somebody, atau your father is who. Kan, pasal kalau kita lihat benda tu berlaku pada para anbiya. Yang pada ada para anbiya tu anak dia kafir dan sebagainya, walaupun bapa dia tu nabi. Macam Nabi Nuh AS, anak dia kafir tapi dia tu nabi. Maksud dia tak ada privilege dengan sebab nama keluarga. Faham? Ataupun macam Ibrahim AS, bapa dia masuk neraka walaupun dia sebenarnya adalah apa? Nabi. Dia nabi sekalipun, tapi apa? Tak lepas benda berkenaan. So maksud kata lain, seorang manusia kena faham bahawa benda kelebihan tadi bukanlah maksud Allah Ta'ala privilege tau, bukan privilege. Bila Allah Ta'ala beri lebih, maksud Allah Ta'ala beri tanggungjawab lebih. Macam seorang Nabi, macam Nabi SAW, semayang malam untuk baginda adalah wajib. Solat malam tu adalah wajib. Kita ni solat malam adalah sunat. Maksud dia, kata lain, berbeza kedudukan kita dengan dia. Mana ada benda, bahkan di sisi dalam peperangan dan sebagainya, seorang Nabi tu tak boleh patah balik. Dia akan terus ke depan. Dia tak boleh patah balik. Seorang yang lain, orang Islam yang lain, apa keadaan sekalipun, dalam keadaan tertentu, contoh macam musuh 2 kali ganda daripada jumlah orang-orang Islam, umat Islam boleh lari, tak menjadi masalah. Maksud dia ketika lain ada keringanan bila orang tu bukan orang yang berikut. Macam lelaki lah, lelaki dengan perempuan. Bila seorang lelaki, dia lebih yang kelebihan kerana lahir sebagai lelaki, maka kalau dapat harta warisan, 2 bahagian untuk dia, 1 bahagian untuk adik-beradik dia yang perempuan. Orang kata wah lebih ya banyak, tapi lebih tadi maksud dia ada kelebihan, ada tanggungjawab. Untuk seorang lelaki, kelebihan tadi tu menyebabkan dia kena tanggung semua orang yang dalam tanggungan dia. Orang tanggungan dia bukan dia, anak dan isteri dia saja. Bapa dia, mak dia kalau miskin. Anak dia kalau miskin, walaupun dah dewasa sekalipun. Sepupu dia, anak pak saudara dia, bapa saudara dia sendiri, anak saudara dia dan sebagainya. Semua sekali orang-orang tersebut adalah orang yang wajib ditanggung oleh dia, bukan dikeluarkan zakat. Maka tak dikeluar zakat. Lelaki tak boleh keluar zakat pada suka hati. Perempuan boleh keluar siapa. Sebab bila Allah Ta'ala kurangkan level tadi, maksud dia Allah Ta'ala berikan apa? Kelonggaran yang banyak. Adapun untuk lelaki, kerana kelebihan yang ada sebagai anda seorang lelaki, maka tanggungjawab anda banyak. Dakwah wajib, dakwah wajib, menyampaikan ilmu wajib dan sebagainya. Tapi untuk wanita, tak wajib. Maksud dia kelebihan tadi tu bukanlah tanda apa? Tanda kebesaran dan kemuliaan. Maka ia adalah mungkin ujian Allah Ta'ala yang bahaya yang kita kena jaga. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW sabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh Allah Ta'ala itu baik, elok. Dia tak terima dengan benda elok saja. Benda ni kan sebenarnya cerita tu, ada seorang orang saya kenal, dia sibuk cari emas kat atas bukit, tarik emas untuk sedekah buat sekolah agama. Dia kata waktu tu telefon saya, dia kata ada 50 kilo. Sekarang ni dia kata, kawan-kawan kata dia jadi bomoh. Dan siapa-siapa nak jumpa dia kena ambil kupon.
Ya, tapi biasa telefon saya lah, tanya soalan, telefon saya. Kan? Tapi anak murid dia tak tahulah, mana pengikut tak tahulah saya siapa, tapi cerita dia kat telefon saya lah, dia cukup bulan ke apa kan telefon. Dia panggil saya bos. Bos. Dia kata dia kebun dengan anu cakap bukan bos. Boh. Boh. Dia lah tanya soalan tu. Ada sekali tu dia cerita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan masalah wuduk dalam kapal terbang. Tapi dia ajar salah, dah silap dah. Maksudnya solat atas kerusi dia salah ajar. Saya terangkan balik. Lepas tu, aku silap lah. Kita, kau silap. Ada benda lah, cara ambil wuduk dia salah buat. Dia salah ajar pada orang ikut umrah dia. Termasuk sekali dengan masalah solat atas kursi. Pun sama juga, dia salah tunjuk. Anyway, tak apalah. Lepas tu saya kata dengan dia, refresh balik benda tu. Tapi cerita dia ni sekarang ni, jadi bomoh lah. Orang jumpa dia, minta ni. Kena ambil kupon. Itu jadi kes bila time mula-mula yang sebelum dia terlibat benda ni, saya dah tegur, saya cakap dah, saya kata jangan buat. Dan dia kata dia belajar dengan orang belajar dengan Darussyifa, Allah Ta'ala alam. Dan katanya anak murid kepada orang Darussyifa lah. Ya ke tidak, Allah alam lah. Tapi berkata-kata orang tu ada pendamping. Nama sekarang ni orang Darussyifa pun kata, saya ni betul ikut belajar ruqyah Islamiah, tapi saya ada pendamping. Dengan bangganya dia cakap itu. Jadi kawan ni dia pergi macam itulah, dia kata nak cari dana melalui cara berkenaan. Lepas tu dia telefon saya satu hari tu, dia on the way ke Tapah naik motor, dengan dia ada 50 kilo emas. Katanya kan, dia cakap dengan saya tu, saya tak percaya dah. Awal-awal lagi saya tahu benda ni kelentong, masa sekarang pun emas tak ada pun balik emas tu. Dia dikhayal, orang tu disihir oleh korin dia, menyebabkan dia nampak benda-benda yang tak patut nampak. Benda tu bukan emas pun, tak boleh ambil pun, tipu je kan. Jadi bomoh tu biasa kelentong orang, cari keris 100 tahun lah, setrika 100 tahun lah, untuk tarik ibu duit dan sebagainya. Tipu bohong. Tapi nak jadi cerita, budak ni pergi buat, kononnya dapat. Saya kata dengan dia tak boleh. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata, tapi Lee, dia kata, macam mana nak buat? Dia kata, sekarang ni payah nak dapat orang duit untuk sumbangan bagi buat sekolah agama dan sebagainya. Saya kata, Nabi SAW, saya kata, lebih dahsyat dari kita, teruk, susah, saya kata. Nabi boleh tukar Bukit Uhud jadi emas, saya kata. Bukit Uhud tu kalau nak jadi emas, Nabi boleh tukar bila masa je. Kenapa Nabi tak buat? Perang Khandaq, perang Parit, Nabi SAW dengan para sahabat bekerja dari pagi sampai ke petang, menggali parit kan, perang Parit atau perang Khandaq, perang Ahzab, nama banyak berdasar pada peristiwa tu. Mana gali parit tu, menunjukkan diorang keluar kerja. Sedangkan Jibril AS adalah makhluk yang besar. Satu sayap dia kalau dia buka, gelap bumi ni daripada timur ke barat. Dari timur ke barat ni akan gelap. Kalau bayangkan itu sayap dia, agak-agak jari dia besar mana? Kalau jari dia besar macam tu punya besar, kita boleh bayang. Kalau dia korek macam tu je kan mudah. Kan ni parit ni, drrrr, kan. Orang Islam pun sembahyang hajat, lepas tu Jibril datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. kan mudah. Kan mudah seret je kat tanah. Dia tarik macam tu, habis cerita. Betul tak? Saya kenapa Nabi tak buat, saya kata. Dia diam. Sembebel memang nama juga sembebel kat dia. Saya membebel ni bagi kan. Membebel nak marah kan. Saya kata apa hal buat macam ni? Dalam bebel dengan mulut tak apa, kalau tangan naik masalah. Saya kata dengan dia, kenapa buat macam ni? Dia kata yelah susah nak ni. Saya kata masalah susah tu lain cerita. Letih, penat, tak dapat pahala. Tak berjaya buka sekolah pun tak ada masalah. Akan ditulis kebaikan di sisi Allah Ta'ala, saya kata. Asalkan ada ikhlas dan ada effort. Maksud dalam Islam ni yang dikira bagi kita adalah effort dan juga keikhlasan kita. Bukannya berjaya buka sekolah besar, akulah pembuka sekolah ini. Siapa kata? Dan kau ni lepas buka tu nanti pahala berjalan. Tak, effort dengan sincerity tu. Allah Ta'ala kira. Kalau tidak, para sahabat ramai yang mati sebelum Islam naik. Ramai para sahabat yang mati sebelum Islam berjaya menang. Berapa ramai para sahabat terkorban. Macam apa keluarga Yasir. Kan Ammar bin Yasir, bapak dia Yasir. Mamak dia pernah semayah, orang nyanyi lagu semayah kan. Ya, orang tu iman dibina. Kita duk nyanyi semayah, kemudian pergi konsert semayah tidak. Okey. Ya betul kan? Jadi kita kata konsep dia suka nasyid benda macam tu, tapi lupa kerja sebenar. Jadi pasal dalam kisah tadi, kalau kita perhatikan, berapa ramai mati para sahabat sebelum sempat Islam itu merasai mengecapi kemenangan. Ramai. Soalan, adakah mereka gagal? Tidak. Hatta para anbiya sendiri pun, berapa ramai para anbiya yang tak ada pengikut. Yang pengikut seorang aja ada sekumpulan, ada tak ada pengikut langsung pun ada. Macam Ibrahim AS, dia bangkit hari kiamat nanti berseorangan. Pasal dia tak ada ikut siapa, orang tak ikut dia tak ikut orang lain. Bahkan dia ni berseorangan di hari akhirat nanti. Tak ada pengikut, tak ada ikut siapa, tak ada siapa ikut dia.
Tadi ikut siapa dan tak siapa ikut dia. Tapi kita kata perhatikan, adakah dia gagal soalan? Lebih orang kata tapi ikut KPI. Tahun ni tak ada KPI dah, KPI dulu. Tahun-tahun 2000 berapa tu KPI, semua KPI. Semua KPI, Key Performance Index kan. Masuk bunyi. Sorry. Ya. Sedap sejuk. Okey, ya. Straw tu rosak. Okay. Jadi kita sini secara tak langsung sebenarnya bila dia cakap ini, saya marah dia. Dia kata tapi benda sekian. Saya kata kalau tak berjaya pun tak ada masalah. Kumpul duit pun sikit pun tak ada masalah. Yang penting benda tu buat kerja kerana Allah Ta'ala. Saya kata bukan kena jadi, kena tarik emas daripada bukit sebab nak buka sekolah agama. Saya baca hadis ni, dia kata innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala ni elok, bagus. Dia takkan mahu, takkan terima melainkan benda elok dan bagus saja. Dan yang terbagus daripada harta kita adalah apa? Apa yang kita kerjakan dengan tulang kita sendiri. Bukan kita magic, kan? Duit banyak. Itu bukan yang terbaik. That's not the best. Faham tak? Kan yang terbaik dimakan oleh seorang adalah apa yang dikerjakan oleh badan dia sendiri, keringat dia sendiri. Bukannya yang datang dengan sini ting 1,000, ting 5,000, ting 50,000. Itu bukan. Tapi dia nak macam tu. Saya kata salah. Pasal hadis ni kata Allah Ta'ala ini elok, bersih. Dia tak nak melainkan benda elok dan bersih. Faham tak? Jadi macam tu kita boleh nak infak harta, jangan infak duit yang dah riba tu, yang syubhah. Ini tolak ni ustaz, saya sedekahkan. Lepas tu yang halal dia makan. Bukan yang sayang tu sebenarnya kita kena tanya diri kita, infak ke tidak. Ni kan takut kehilangan. Dia infak tu benda-benda yang dia tak boleh makan. Tak boleh makan ni. Ni saham syubhah, dia tolak yang tu. Saham yang elok, dia kenyang, simpan. Jangan. Pasal Allah Ta'ala ni elok. Dia tak suka menaikkan dan takkan terima menaikkan benda elok saja. So if you want to contribute something, then contribute from the thing that you love, bukan benda yang kau benci, bukan benda yang anda tak suka dan anda bagi pada Allah Ta'ala. Seriously, Allah Ta'ala terima benda kotor atau benda jijik yang kita tak nak makan, kita bagi Allah Ta'ala? Ittaqillah, takutlah kita Allah Ta'ala. Ini salah Banyak orang saya jumpa, dia kena berduit tapi tak faham tajuk ni. Pasal macam Nabi kata dalam hadis saya tu, engkau bersedekah dalam keadaan kau syahih, kau dalam keadaan sihat dan kau kedekut. Dan orang tu kedekut dengan benda sayang lah. Yang kau dalam keadaan sama, takhshal faqra, engkau takut jadi fakir, dan juga engkau apa? Engkau nak akan jadi kaya. Dan bukanlah sedekah yang bagus itu adalah apabila engkau dah sampai nyawa kat sini, baru orang kata sefulan aku bagi sekian, sekolah ni aku bagi sekian, orang ni aku bagi sekian. Bukan sampai sini. Bukan sampai sini baru kita nak menginfakkan harta kita. Pasal itu sebab kita kata benda-benda macam ni kena ingat. Satu lagi macam ada orang tanya soalan dekat baru ni. Actually isteri kaya, suami miskin, atau suami kaya, isteri miskin, terbaliklah. Mungkin mungkin dia cerita pasal suami dia punya perangai. Suami dia perangai mungkin tak senonoh sikitlah, suka belanja dan sebagainya. Tapi dia sendiri bila time bersedekah tu, bila suami dia pakai duit dia jadi macam sikit okey. Betul lah, dalam Islam suami tu tak wajib terima duit isteri berkenaan. Bahkan dalam macam yang kita terangkan, wanita tak wajib tanggung siapa, hatta anak dia sendiri pun dia tak wajib tanggung. Namun begitu, saya kata bila dia kata macam dia nak rasa accept apa benda yang dibuat tu. Saya kata setiap sen yang dikeluarkan oleh duit dia bagi pada suami dia ke, tolong anak dia ke sebagainya kan. Benda tu tertulis oleh Ta'ala di hari akhirat. Nothing dia rugi. Tak rugi apa sebenarnya. Semua benda dikeluarkan, dia tersimpan di sana. Bukan simpan dalam bank tu belum tentu jadi milik kita. Kalau kita simpan dalam bank, kalau kita mati anak kita punya. Tu Nabi kata pada para sahabat, Nabi kata waktu kita bincangkan surah Al-Mudaththir itu, kan Nabi kata dalam hadis berkenaan, Nabi sebut, harta siapakah kamu lebih suka? Harta kamu atau harta waris kamu? Maksudnya pakcik kita kaya, anak kita kaya, abang kita kaya sebagainya, atau kita sendiri kaya? Mana kita suka? Kita sendiri kaya lah kan. Mana harta kita sayang lagi. Lepas tu Nabi kata, para sahabat kata, ya Rasulullah, wallahu alam, tapi kami lebih sayang harta kami. Nabi kata, apa kamu pakai, apa kamu makan, kamu habiskan. Apa kamu pakai, kamu lusuhkan. Apa kamu makan, kamu habiskan. Apa kamu infakkan, yang tersimpan oleh Allah Ta'ala, itu harta kamu. Apa yang kamu tinggalkan, yang kamu letak dalam bank dan sebagainya, itu adalah harta waris kamu. Macam, betul juga kan. Apa kita simpan macam ni, kita ada 5,000. Kita sedekahkan 1,000, tinggalkan 4,000. 4,000 kita tinggal tu waris kita punya. Kalau kita mati, waris kita punya. Yang 1,000 ni lah yang sampai ke akhirat. Yang sampai kat sana kita nampak, ada 1,000 buat bagi hari tu. Ni sedekah ni. Lepas tu kita macam, kalau aku tahu,
Aku tolak ke sini lagi dia kata. Saya gelak lah. Dia kata pasal benda tu sebab dalam hadis Nabi dia kata, tidak ada siapa yang mati kecuali dia akan menyesal. Pasal apa? Dia menyesal bahawa tak buat baik lebih. Contoh macam solat, kan? Timing ada banyak, kena 4 jam. Tapi biasanya manusia akan provide untuk Allah Ta'ala sehari untuk solat fardu 25 minit. Kalau dia buat solat sunat, normally adalah tambah lagi dalam 20 minit ke, katalah 40 minit untuk Allah Ta'ala sehari. 24 jam lagi gimana? 23 jam lagi, kita kata hampir 1 jam kan untuk Allah Ta'ala. 23 jam lagi, kita tolak tidur. Tidur katakan 8 jam, 9 jam. Berapa lagi? 15 jam. 15 jam lah. 9, 10 je lah. 12 jam. 12 jam. 12 jam tadi 8 24. Okey. Okey. Yang tinggal lagi apa? Tengok televisyen. Kan? Betul? Televisyen, pergi jalan pasar raya. Jalan pasar raya? Kan window shopping? Kan rasa best apa? Extension. Kan orang kata ada profesor yang bangang kata itulah cara untuk extension. Tak. Iyalah betul lah, kadang-kadang tu macam betul. Tapi masalahnya kalau sampai bila duit tak ada pun takkan nak pergi situ juga. Kan duduk masjid baca Quran tak juga. Untuk Allah Ta'ala sejam je. Yang lain tu semua tunggu Ramadan. Okey, Ramadan banyak sikit untuk Allah Ta'ala. Kan Ramadan mula kan korin kita kena ikat, kita pun macam Allahu Akbar, rajinnya aku nak baca Quran kan. Ada masa baca Quran. Sekarang ni bukan ada masa baca Quran, ada masa je buka benda ni, main Facebook lah dan sebagainya. Sedapnya air tu kan, nampak air kan, kawan dia makan air, minum air, letak kat dalam Facebook, kemudian letak gambar. Lepas tu dia pun komen. Yelah, yang saya ingat ni siapa yang pelawak tu, dia kata apa, yang letak gambar tu loser. The one that reads then comment lagi loser 2 kali ganda. Kan tak ada kerja lain. Kan banyak kerja lain lagi nak buat. Dia tengok, sedapnya air tu, boleh bagi sikit, dia kata. Kan belilah sendiri kan air teh, bukannya mahal sangat. Tapi lawak dia, benda ni lawak, tapi cerita dia masa kita untuk Allah Ta'ala tak banyak, 24 jam dan sebagainya. Itu masa dia, orang tu akan menyesal. Hari akhirat ni kita kata macam, lah ini nilai aku 5 minit untuk Allah Ta'ala, kalau tambah 10 minit, kalau sejam, kalau 2 jam, kan 2 jam aku buat benda, aku berkhayal lagi lama daripada ibadat. Maksudnya orang tadi akan menyesal. Everybody akan menyesal dalam masalah sama ada perbuatan badan dia, badaniah, ibadah badaniah, atau ibadah maliyah dan sebagainya, harta, dia akan menyesal. Itu yang antara benda paling besar. Dan macam katalah Nabi kata, apa kamu infak, kamu belanjakan, kamu sekian, itulah harta kamu. Pasal di sana akan nampak balik apa hasil. Bila kita sedekah semuanya, tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Dia bukan hilang. Yang hilang adalah apa yang apa tahu? Yang bukan kerana Allah Ta'ala, dan apa yang kita tinggalkan. Yang itu akan hilang. Orang pakai harta kita, anak kita akan pakai harta kita, tapi dia akan pakai untuk kepentingan masing-masing. Bukannya menjadi milik kita pun. Mana pahala dia gunakan untuk harta berkenaan tak jadi milik kita. Kecuali dia ingat doakan kita, maka amalan dia buat kita dapat saham. Tapi kalau dia lupa nak doakan kita, asyik outsource je. Tahu, outsource. Tunggu Pak Imam doakan baru nak doa. Sikit-sikit outsource. Kan? Semua outsource. Kan tak boleh doa sendiri, tak reti nak doa sendiri. Tak faham bahasa Arab ustaz. Kan belit-belit lidah saya. Cakaplah bahasa Melayu, doakan. Takkan tak boleh kot. Doakan ampunan untuk mak bapak dalam bahasa Melayu. Siapa kata orang tak terima? Tu kadang complicated kan agama dengan benda-benda pelik ni masalah. Makin menyusahkan orang, makin jauh dari Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi bila kita perhatikan, Nabi kata Allah Ta'ala tu baik, dia tak terima benda baik. Wa inna Allaha, dan Allah Ta'ala amaral mu'minin, memerintahkan orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang dia perintahkan dengannya kepada para rasul. Maksudnya apa arahan pada para rasul, itulah arahan sama Allah Ta'ala beri pada orang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada benda-benda yang elok, yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah kamu. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku terhadap apa yang kamu kerjakan daripada perbuatan baik, apa yang kamu buat tu, aku amat mengetahui. Itu pada rasul, ya ayyuhar rusul. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada benda baik yang kami rezekikan kepada kamu. Mana makan benda rezeki baik kami rezeki kepada kamu, makanlah ia. Makanlah ia daripada rezeki yang baik kami. Mana pada Rasul Allah Ta'ala perintahkan kulu min tayyibat, pada orang beriman pun Allah Ta'ala kata apa? Kulu min tayyibat wa ma razaqnakum, daripada apa yang kami rezeki kepada kamu. Thumma dzakara rajulan, kemudian Nabi sebut kisah seorang lelaki yutilus safar, yang jauh, bermusafir, berjalan, berkelana jauh.
Ash'ath aghbar, kusut masai, berdebu. Nabi sebut condition lelaki berkenaan lepas sebut hadis ini, sebab nak ceritakan lepas sebut Allah Ta'ala ni baik, elok, tak terima makan baik dan elok. Nabi ceritakan kisah lelaki ni pasal nak bagi tahu berkenaan dengan dia ni layak dapat pemakbulan doa. Pasal Nabi ketenangkan orang musafir doa makbul. Orang yang terdesak, desperate pun doa makbul. Mana doa datang kusut masai berdebu kan. Maksud dia tak sempat nak berdandan untuk diri dia. Pasal apa? Pasal terlampau sibuk apa dengan sibuk mencari harta, cari duit, makan pun tak cukup sampai kan tak sempat nak berdandan. Ya, kalau sempat berdandan tu maksud dia apa? Maksud dia orang tu tak terdesak lah, not desperate. Kalau dia kata dia desperate, dia tak sempat langsung. Jadi Nabi terangkan sifat itu sebab nak bagi tahu lelaki ni doa dia makbul sepatutnya. Tapi apa? Yamuddu yadahi ila sama', dia angkat tangan ke langit. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Tapi problem dia, wa mat'amuhu haram. Makanan dia adalah benda yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia adalah benda yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian dia adalah haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dicari makan dengan benda haram. Rasulullah kata apa? Fa anna yustajabulah, bagaimana boleh dimakbulkan baginya? Mana how can he being accept? Apa doa dia akan diterima? Doa tak diterima macam dengan ibadat pula. Doa ni permintaan, ibadat ni adalah ritual ataupun arahan Allah Taala untuk supaya kita dekat diri kepada dengan benda-benda berkenaan. Kalau doa permintaan itu pun tak diterima, apa lagi ibadat? Lagilah akan ditolak. So maksud dia ini adalah apa bertentangan dengan tajuk yang kita sebut tadi. Bila Allah Ta'ala suruh kita makan benda baik, maksud dia kerana benda baik ini membawa kepada pemakbulan doa dan penerimaan ibadat. Tapi bila orang makan benda haram, maka ibadat dia akan tersangkut, doa dia tak akan dimakbulkan. Kena faham Pasal Allah Ta'ala dia nakkan benda yang baik. Jadi bila orang tu makan benda haram, mempersembahkan diri dia kepada Allah Ta'ala dengan benda haram, semua dekat kat haram. Sini haram kat sini, haram kat sini, haram kat sini. Kemudian ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kenapa tak jadi apa benda lagi? Kadang-kadang tu kening tu cabut kening, kemudian dia tulis balik, kemudian ya Allah, ya Allah. How can? Kan kadang-kadang tu buat kena jaga. Bila orang tu kena ingat dengar bila dia manusia ni nakkan pemakbulan, dia jaga diri dia dulu. Pasal kata fal yastajibuli. Kau tak kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Nanti kita akan sampai ayat tu. Dan bila hamba-hambaku bertanya padamu wahai Muhammad mengenai diriku, fa inni qarib, aku ni amat hampir. Aku amat hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut seruan orang yang berdoa bila dia menyeruku. Dia doa, dia panggil aku akan sahut seruan dia. Betul tak kata? Fal yastajibuli. Hendaklah mereka pula apa? Membuat minta pemakbulan kepada diriku. Dengan cara apa? Cara dia adalah dengan apa? Apa larangan Allah Ta'ala jangan langgar. Itu sebab sebenarnya kita kata dalam konsep apa? Konsep kebaikan kalau orang tu nak tahu benda dia dapat Allah Ta'ala tu nikmat ataupun anugerah, hanya apabila dia bertakwa, dia dapat benda baik Allah Ta'ala berikan, maka dirasakanlah itu sebagai nikmat. Tapi kalau dia menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langgar perintah Allah Ta'ala, dapat nikmat, itu istidraj. Langgar perintah Allah Ta'ala, dia kata makin kufur makin kaya lah pula, makin makan rasuah makin lepas. Siapa pakai minyak wangi? Ada sembuh okey. Wangi kau. Okey. Kalau perempuan jangan buat macam ni, tak tak apa, lelaki tak apa. Okey. Oh datang tak wangi, dia buka baju wangi. Bagus lah. Oh ya okey, tak apa, tak ada hal. Tu ada iklan kabut. Okey. Anyway, dengar patah balik tadi. Maksud dia pemakbulan. Mana jaga dahulu pemakbulan di sisi Allah SWT. Maksud dia dapatkan dari Allah Taala apa? Penerimaan. Dengan cara apa? Jaga makan kita, jaga pakai kita, jaga berkenaan dengan kehidupan kita, jaga takwa. Takwa itu penyebab pemakbulan doa. Tapi kalau dia kata manusia tak bertakwa, tapi dia dapat macam-macam, itu tanda Allah Ta'ala menyampah dengan dia. Kena faham Maksud dia kalau orang tu dilanggar perintah Allah Ta'ala, lepas tu makin naik. Makin menipu, makin kaya. Makin berbohong, makin orang sayang. Makin buat jahat, makin orang hormati. Dia buat macam tu, dan makin dahsyat. Maksud dia Allah Ta'ala memang nak ulur dia masuk neraka. Kalau dia kata manusia tu buat jahat, Allah Ta'ala tahan dia, Allah Ta'ala jadikan dia sakit dan sebagainya, Allah Ta'ala suruh dia patah balik. Allah Ta'ala suruh berhenti. Tanda Allah Ta'ala sayang dia. Kan kita baca dalam Quran surah Ar-Rum, Allah Ta'ala kata zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah muncul kerosakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan manusia itu sendiri. Dan Allah Ta'ala kata kenapa Allah Ta'ala jadikan musibah tu berlaku, bencana tu berlaku? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu.
supaya Allah Ta'ala beri mereka rasa keburukan sebahagian apa yang mereka kerjakan. Maksud dia sebahagian benda mereka buat tu, mana untuk supaya apa, supaya mereka rasa inilah habuan ataupun balasan kenapa buat benda tak elok. Moga-moga la'allahum, moga-moga ujung tu apa? Yarji'un. Oh, sungguh tak hafal ayat, super. Orang tak hafal. Ya, dengar. Ayat tu bunyi, zahara al-fasad fil barri wal bahr, telah muncul kerosakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydina, dengan sebab kerja tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah Ta'ala beri mereka rasa sebahagian apa yang mereka kerjakan. Mana supaya mereka rasa hasil ataupun apa bencana. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Rum 41. Surah Ar-Rum 41. Dia kalau bunyi air, minum air bunyi-bunyi tu buruk Orang Jepun kata makan mi kena bunyi-bunyi. Cuba aja, yang lain tak boleh. Maggi tak boleh. Orang putih tak boleh. Ngarut je diorang ni. Bunyi, dah terbunyi macam mana? Kau tak sedia kau kuat tak habis air? Kau belikan air kat kedai kan. Lepas tu hujung ada air sikit. Kita turun kan. Sedap kan. Semua kata boleh. Kerana buat air peduli kan. Kan yang etika tu kena kacau kan. Minum. Benda halal makan lah. Bukan kita kan. Mengarut je. Kan bukan lepas makan tu orang macam Astaghfirullahalazim kan tuanku. Kan. Ingat kita raja apa. Bukan mengarut je. Raja pun makan tak senonoh. Sebenarnya. Maksud dia muncul kerosakan di daratan dan lautan. Bima kasabat aydinnas, dengan sebab apa dia kerjakan tangan manusia. Dengan sebab apa yang dikerjakan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya diberi mereka rasa hasil atau mereka rasa bencana sebahagian apa mereka kerjakan. Ni ayat ni 41 ni kan, dengan sebab apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia, supaya tak beri mereka rasa liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, sebahagian apa yang mereka kerjakan. Ini hasil akibat kerja tangan kamu sendiri. Tapi ujung ni baca betul. La'allahum, moga-moga mereka apa? Yarji'un. Maksudnya tak nak menyampah ke atau tak nak sayang? Sayang sebenarnya. Sebab bila manusia melihat benda macam ni, dia akan nampak musibah itu ada apa? Kebaikan, bukan kebencian daripada Allah Ta'ala. Kalau dia mukmin lah. Kalau dia kafir tu masalah lah. Allah Ta'ala berikan dia tadi, memang kita kata takkan beriman. Makin kena makin teruk. Maksud dia itu masalah. Dia kata orang tu makin kena, maksud dia dapat patah balik pada Allah Ta'ala. Matlamat asal Allah Ta'ala berikan musibah tadi supaya dia patah balik. Supaya dia patah balik. Jauh sangat. Dia divert daripada jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni balik, Allah Ta'ala panggil dia. Dengan cara apa? Kenakan musibah pada dia supaya dia patah, dia senyap balik. So secara tak langsung benda tu adalah tanda sayang Allah Ta'ala. Kalau orang tu buat jahat dan tak ada teguran dari Allah Ta'ala, berterusan teruk, maka dia ada masalah. Dia ada masalah. Dari asasnya dia dikira sebagai orang yang bermasalah. Sebab apa? Allah Ta'ala tak sayang dia. Allah Ta'ala tak nak apa? Tak pertahankan dia, hentikan dia daripada buat kerosakan ataupun kejahatan. Allah Ta'ala tahan dia, maksud Allah Ta'ala masih lagi berikan apa? Consideration untuk supaya dia bertaubat. Faham? Jaga-jaga. Sebab itu kita kata, bila manusia ni kadang-kadang dia makan haram, minum haram, dia tak sedar. Benda-benda dia buat tadi tu, doa dia akan tertolak. Cuma dia tak perasan. Dia ingatkan macam, makin langgar perintah Tuhan, makin kaya kita. Makin kita tak perintah Allah Ta'ala, langgar waktu solat, lagi kaya. Kan time maghrib tu lah sibuk nak mancing. Tak, memang tu. Kadang-kadang ada separuh ikan, ni macam ikan keli sebagainya. Time azan maghrib tu lah sibuk nak makan. Time tu pula lah kawan tu tak nak tinggalkan joran pancing dia. Tak nak solat, tak nak sekian. Tahu waktu azan, tinggalkanlah, semayang dulu. Kemudian datanglah balik, pancing dekat situ sampai besok pagi, tak apa. Kan, tanya solat jaga. Tapi kadang-kadang benda tadi makin langgar perintah Tuhan, makin banyak. Itu panggil istidraj. Jadi dengan atas bentuk itu, istidraj ini boleh berlaku pada siapa saja, muslim atau kafir. Muslim atau kafir sama saja. Saya bagi muslim tadi kadang-kadang mungkin kesombongan tadi adalah benda kita kata menyebabkan dia haram masuk syurga. Maksudnya dengan benda tadi Allah Ta'ala jadikan dia contoh macam dia tak taat perintah Allah Ta'ala dengan sepenuhnya, tapi makin kaya. Makin dia tak taat perintah Tuhan, makin dia dapat penghormatan, dapat pangkat datuk. Datuk Seri, datuk ni kan sebagainya. Makin dia tipu, makin dia kaya. Jadi benda ni kita jaga. Dipanggil istidraj, dipanggil. Walaupun dia muslim, tapi itu maksud dia istidraj. Yang maksud dia mukmin tapi dia istidraj, tu bahaya dia.
Tapi ada orang kata tak, istidraj ni kafir je. Tak. Pasal benda ni boleh berlaku. Bila Allah Ta'ala berikan kurniaan, dia orang tu makin divert dari Allah Ta'ala, maksud dia itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Jadi macam orang ni tadi, disebut dalam hadis ni, maksud dia makanan dia haram, pakaian dia haram. Nabi kata macam mana nak dimakbulkan doa dia. So maksud dia orang tersebut kena faham bahawa dalam dia mengharapkan pemakbulan Allah Ta'ala, dia kena patuh dulu pada Allah Ta'ala. Dia kena patuh dulu kepada Allah Ta'ala supaya dia dapat baik, dapat elok juga. Kadang-kadang bila macam tadi kan, kisah orang yang tanya soalan dengan saya, suami dia minta duit dengan dia dan sebagainya, saya kata tak bagi tak ada masalah. Dia kalau bagi dapat 2 pahala, pasal dia tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Tapi dalam itu dia kata perangai suami dia tak ada lagi. Saya kata kalau tak elok juga perangai suami tadi, saya kata kenanglah dulu masa-masa bercinta, kan. Tak betul, seriously. Kadang-kadang orang lupa. Tengah menyampah tu, tengok muka pun menyampah. Kadang-kadang kena fikir juga. Benda tu bukan masalah kita, masalah banyak benda. Pasal saya kata tengah halal, tengah-tengah halal, dalam keadaan halal, syaitan akan datangkan dengan akan datangkan dengan bisikan yang buruk. Bila dah haram, nanti mula tiba dah haram, tengah-tengah haram itu, dia tunggu buah pokok pun sanggup. Kan guru kilat petip, pecung. Dia duduk buah pokok tu. Aku setia menunggumu. Kan? Kan? Actually betul. Perasan tak? Lepas halal je, kan? Bini datang, selamat. Kan? Kan? Nampak tak? Actually, dia attitude bertukar. Sebab apa tahu? Tadi haram, sini halal. Sini dosa, sini apa? Pahala. Saya kata kadang benda tadi macam pemberian, saya kata relax lah. Dia kata macam sepatutnya akak, saya kata orang tu tanya saya kata akak patutnya let go lah benda tadi. Anggap kecil. Pasal fikirkan dulu bercinta tak ada benda pun. Tapi saya marah. Saya kata ini syaitan lah. Setiap kali rasa benda berkenaan, dia kata a'udzubillah minasyaitanir rajim. Suami panggil tak senonoh tu bukan maksud dia akak kena redha. Maksud dia akak nak tercerai boleh, tak ada hal. Kan? Tapi cuba fikir balik. Punca dia apa dia. Kalau setakat duit saya kata masalah. Kalau the main cause, the main purpose, the main problem is actually duit. Dan it's actually bukan sebab. Kalau akhlak dia sendiri yang punca utama dia, dan masalah lain lah kita kata. Tapi kalau dia kata benda tu bukan akhlak sangat, sebab suami tadi macam penjagaan tak berjaya dan sebagainya, kita mula start bunyi macam tu. Saya kata tak boleh. Kena fikir balik. Lepas tu dalam masa yang sama, kena jaga aurat, tutup tudung tu betul, kening jangan cabut-cabut dah. Kan dia cabut. Betul, colour balik. Saya cuba colour. Kenapa? Kan? Allah Ta'ala berikan setiap manusia ni cantik, cuma kita tak perasan. Kan, pandang genung ke sini, cantik juga aku ni, kata kan. Sebenarnya kita semua ni ada kebaikan tersendiri. Jangan sibuk nak cabut ni cabut itu. Maksud dia kadang-kadang kita dalam macam tu kan, dia cakap macam tu, dan rambut dia pun dah coklat separuh. Saya pun macam saya pandang, saya kata macam lah, akak kena fikir antara akak dengan Allah Ta'ala dulu. Mana kalau nak makbulkan doa, bangun seperti akhir malam, saya ajar bagi tahu akak. Tapi akak nak fikir juga, kadang-kadang Allah Ta'ala beri musibah macam ni supaya sedar balik. Kan Allah Ta'ala beri macam-macam. Aturan hidup kita semua sebelum ni best, sampai ke ujung ni tak best. Sedangkan kita kata nak jadi badan kita dahulu, kan jari kita cukup, tak tersilap, bukan mak kita buat. Allah Ta'ala yang aturkan. Mana sel mana nak tumbuh mana, jantung kita mana sel mana, tulang kita sel mana, semua sekali benda tu Allah Ta'ala aturkan. Maksudnya aturan yang hidup sekarang ni pun dia aturkan. Cuma kita terlupa, kita ingat kita punya choices sendiri. Sedangkan dia berikan ujian tu datang dan pergi silih berganti, saya kata. Lepas tu dia kata, tapi lah fikir anak-anak. Saya kata kalau fikir anak-anak pula, saya kata di mata kasar kita kadang kita nampak benda tak elok. Contoh macam bila seorang budak baru lahir, tiba-tiba mak bapak dia mati. Actually the sense of pity tu, rasa sedih, rasa kesian tu besar. Itu tak pelik. Memang biasa manusia ni akan sedih tengok keadaan tadi. Tetapi baik atau buruk tadi belum tentu lagi. Saya kata contoh macam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri, baginda diberikan keadaan dia dalam perut mak dia, bapak dia mati. Dia lahir, kemudian dia bela mak dia mati. Kemudian bapak atuk dia bela, atuk dia mati. Dapat pak saudara pula yang bela, pak saudara tu miskin pula. Okay, from that point, kedudukan yang Nabi SAW dalam masa berkenaan, baginda SAW dikira sebagai orang tu kesian. Kita tak kesian lah kan, kesian dia lahir tak ada mak bapak. Tapi Allah Ta'ala nak bina baginda supaya apa? Supaya menjadi seorang yang tak depend kepada orang lain, bagi independent, bebas daripada terkait ataupun manja sangat. Kalau tidak asyik menangis je, kena segar menangis, kena ejek menangis. Tapi Nabi SAW taknya tu, dia cekal. Sebab dia dari sejak lahir tu tidak ada tempat bergantung. Faham tak? Saya tak langsung benda tu menjadikan diri dia ni. Daripada point of view macam tu, kita kata apa? Baguslah. Contoh saya tak faham juga sebagai contoh ini. Abu Talib, bapa saudara Nabi yang bela Nabi SAW selepas atuk dia meninggal, miskin. Okay, apa dia punya reasoning miskin dia?
Bila mana Rasulullah SAW dah mula berkahwin dan sebagainya, ada harta, baginda SAW ambil Ali bin Abi Talib tinggal dalam rumah Nabi SAW untuk meringankan beban Abu Talib. Okey, dan seorang lagi dia ambil Ja'far dibela oleh Hamzah. Dibela orang lain. Mana maksudnya dia orang ambil seorang ambil sini, seorang ambil seorang. Nak ambil untuk apa? Ambil supaya dibela. Abbas ke siapa? Jadi dia ambil tau, dia ambil anak Abu Talib sebab nak ringankan beban tadi. Okey. Daripada mata kasar kita nampak macam tu. Tapi dari segi Ali, benda tu blessing. Sebab dengan miskinnya bapak dia, Nabi ambil dia masuk dalam rumah Nabi. Betul tak? Kalau bapak dia kaya, Nabi ambil tak? Itu cerita dia jadi macam, baguslah bulat miskin tadi. So, kemiskinan tu, from one point of view nampak macam buruk. Tapi ada view yang lain, maksudnya apa? Benda tu adalah blessing for the others. Maksudnya secara tak langsung di situ, bentuk apa, kita kata apa, buruk dan baik. Macam saya kata bimbang anak-anak. Saya kata anak akak terbentuk dalam badan perut akak. Itu buruk cakap, tapi kena cakap jugalah. Saya kata perut akak dulu, anak tu nak jadi hidung dia cukup ke tidak, bukan akak buat tau. Rezeki dia makan 9 bulan dalam perut mak akak, untuk datang kalsium ke datang apa sekalipun, bukan akak yang atur kan. Yang akak pening kepala buat apa? Betul, dia diam. Dia kata betul lah. Dia kata benda ni tak bimbang. Ya, saya kata tak boleh bimbang. Sebab kenapa Islam letakkan wanita tak wajib tanggung sesiapa, hatta anak dia sendiri. Cuma problem dia, wanita ni dia punya emosi dia lebih. Maksud dia lebih tau, lebih cepat menangis, lebih cepat sedih, lebih cepat sayang pada anak kan. Dia tak apalah, anak dia jahat, dia apa, jahanam pun tak apa. Macam kes kat Terengganu semalam, tumbuk mak. Itu dia nak kena ajang tu kan. Mana dia pukul mak dia kerana apa, nakkan duit. Dadah, tak tahulah dadah ke apa. Tapi cerita dia, ya, kalau dia gila ke Allah alam. Tapi yang pentingnya benda tu kita tak boleh terima. Faham tak? Tak boleh terima. Walaupun kita kata keadaan apa, tak boleh terima itu yang berlaku. Secara asasnya maksudnya anak tadi tu, kalau kita bimbang mana sekalipun, kena ingat bahawa yang sebenar menjaga dia bukan kita, Allah. Yang mencukupkan kehidupan dia Allah, bukan kita. So saya kata jangan gunakan itu alasan untuk bertekak dengan suami. Saya kata nak bergaduh ni, tajuk anak jangan. Saya kata jangan. Pasal start macam tu saja masalah. Pasal benda tadi sebenarnya benda yang tak patut kita risaukan. Ada rezeki dia ada, insya-Allah. Benda ni kalau yang saya cakap ni, orang ni bukannya miskin. Dia pun tak miskin. Suami dia yang bermasalah harta pun tak miskin. Tapi masih lagi macam tu. Saya kata masalah lah, saya kata. Saya kata pertama kena faham apa diinfakkan tu, benda tu bagi Allah Taala. Yang takut kita seposen kita bagi macam, alamak silap bagilah orang tu punya sindiket. Tak, anda keluar salah pun Allah Taala akan terima. As long as benda tu sincere lillahi ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang bersedekah salah, bagi pada penzina, bagi pada pencuri, bagi pada orang kaya. Nabi kata di hari akhirat Allah Taala akan berikan dia semua sekali ganjaran tadi. Tak ada apa dia yang dirugi. Nothing. Tulus Macam kita baca dulu, wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan apa-apa kamu upfront for yourself daripada kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan dapati di sisi Allah Taala. You will find it di sisi Allah Taala. Jangan macam bila rugi, tak, sana nanti akan jumpa balik. So dah kita faham bahawa benda berkenaan untuk sana. Sebab kenapa kalau nak bersedekah, sedekahlah benda yang baik. Ni kadang-kadang, tapi saya nak beli beg tangan coach kan. Dan actually you pakai tak ada hal. Tapi apa? Jangan rugi. Jangan rugi di sana. Kan nak pakailah, tak ada masalah. Islam tak pernah larang anda pakai kereta mahal. Islam tak pernah pakai anda pakai beg tangan mahal. Tapi Islam suruh anda fikir panjang-panjang. Pasal apa-apa anda infakkan, anda tak dapat beli beg coach, tapi anda dapat berikan derma ke dan sebagainya, atau berjaya menjadikan ada orang belajar hafalan Quran ke, duit itu tadi akan menjadi apa tahu? Menjadi simpanan anda di akhirat nanti. Tak terkurang sedikit pun. Everything will be apa Allah Taala syakur. Dia akan pulangkan balik apa benda hasil-hasil yang daripada infak kita tadi. Adapun kalau kita pakai beg coach tadi, kita mati, itulah beg tadi berebut dekat anak-anak kita. Jadi bala pula. Anak perempuan aku nak, mak janji kat aku, mana ada mak jiring aku hari tu. Semua kata mak bagi. Last sekali bergaduh kan, beg tu koyak-koyak, tak ada kesan apa-apa pun. Bahkan tak tahan lama pun. Pakai 5 bulan 6 bulan, keluar baru mula obsolete mula dah macam apa, dah mundur pula. Apa hal? So jadi sebab kenapa bila infak ini, fikir betul-betul. Jangan sampai anda terugi atau terlepas peluang yang baik. Ni kadang-kadang tu fikir banyak sangat. Tapi sekian pasal apa kita infak, apa kita sekerahkan lillahi ta'ala, dia akan tertulis di Allah Ta'ala dan dapat balik hasil sana. Tapi lah manusia nakkan apa? Bal tuhibbunal ajilah. Tapi kamu sebenarnya sukakan apa? Benda yang segera. Ni segera. Semua segera. Mana dia kan, nak jadi wali pun wali segera. Tak wali segera? Kan? Pergi ambil ijazah-ijazah zikir-zikir tertentu, tu wali segera dah tu.
Kalau wali tak segera tu, anda kena effort, kan, beramal, bersabar, kan. Itu kena nilai diri balik, kemudian beramal lagi, bangun malam, beramal lagi, puasa sunat, beramal lagi. Baru kita letih macam-macam. Tapi kalau ikut masuk yang ambil tarikat, mudah je. Bai'ah tok guru tadi, ada separuh tu bai'ah ramai. Yang depan ni seorang salam, yang belakang keluar pegang badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tok guru sebut, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Gila apa? Kan? Semuanya macam kita akan berjumpa di syurga nanti. Gila. Siapa menjamin benda berkenaan? Kan Allah Ta'ala tak beri, Nabi suruh para sahabat beramal. Lepas syahadah, dia orang suruh beramal. Bahkan diberikan amaran kalau tak beramal. Maksud dia masih kena beramal. Itu kalau yang tak segera. Kalau mi segera dia, itu. Kamu suka segera. Jadi itu maksudnya ni sukakan hasil segera. Dan infak dia tu kadang-kadang infak benda yang buruk, yang tak elok. Sebab apa? Sebab benda yang segera tu tadi apa? Yang kita kata kita nak cepat. Kita nak hasil sini. Hasil akhirat kita lambat-lambatkan. Kita tak tahu mungkin ada tidak. Dan sebab itu kita malas. Jadi secara tak langsung itu satu. Dan memang jaga makan halal ni adalah, insya-Allah depan saya memang orang takut makan haram lah. Kan, cek makan dengan benda haram sebagainya, ia adalah penyebab bagi seorang tu tidak akan dimakbulkan doa. Faham Baik. Dan oleh kerana Allah Ta'ala telah mengundi ke atas mereka dengan rezekinya, dia telah memandu manusia ini kepada memakan daripada benda-benda yang baik. Dan dia memberitahu bahawa dia tidak mengharamkan ke atas mereka kecuali. Sebab kenapa dalam Al-Quran bila orang sebut lepas tu innama dalam bahasa Arab dia digunakan sebagai apa? Adatul hasri. Mana alat untuk pengecualian. Mana maksud pengecualian. Meaning that when I say Zaidun fil bait, Zaid dalam rumah, meaning that Zaid dalam rumah, then maybe somebody else is with him. Mungkin ada orang lain bersama dengan dia. Zaid dalam rumah, mungkin mak dia ada, bapak dia. Itu konteks ayat tadi tak mengatakan dia seorang. Tapi bila saya kata innama fil baiti Zaidun, hanyalah dalam rumah itu Zaid, maksud dia saya nafikan yang lain ada, saya kata dia seorang je ada. So di sini Allah Ta'ala gunakan innama harrama, hanyalah yang diharam, di mana dihalalkan untuk kamu benda baik, dan yang diharamkan hanyalah kat atas kamu, hanyalah. Innama tu adalah hanyalah. Okey. Mana dikatakan tu innama harrama alaikumul maitata, hanyalah diharamkan oleh dia ke atas kamu apa dia? Bangkai. Okey, maksud dia tak diharamkan daripada ke atas mereka kecuali apa? Bangkai. Iaitu apa? Binatang itu benda-benda yang mati dengan sendiri, hatfa amfihi. Dengan tanpa penyembelihan. Binatang-binatang atau benda-benda yang kita tak sempat nak sembelih, tak dapat nak sembelih, maka binatang tersebut atau binatang tu walaupun dia halal elok, tapi dia jadi haram, dikira sebagai bangkai. Hatta kalau binatang tak mati, badan dia kita potong. Contoh macam lembu tu besar sangat, nak makan seekor tak dan kan, nak sembelih kan peti ais tak cukup. So apa buat? Potong kaki je dulu. Kalau nak tahu cerita, kalau bulan-bulan raya-raya dan sebagainya, musim-musim raya tu, ada orang buat kerja macam ni. Dia masuk felda dan sebagainya, dia pergi cari lembu, nak bawa keluar seekor lembu tu payah. So cara dia apa? Dia tangkap lembu tu, dia ikat kat tepi pokok, tak sembelih pun, dia potong kaki je. Ya, saya. Jadi mana dia betul jual kat pasar. Lepas tu orang pasar pun beli. Oh, segarnya daging kau, merahnya, bagusnya. Rupanya tak sembelih. Tahu cerita tak? Jadi jaga sikit. Bila beli-beli bulan Ramadan ke bulan-bulan berhaji raya-raya tu, ada jadi kes ni. Kes-kes berkenaan perkara ni berlaku Memang dekat felda dan sebagainya, ada orang dia potong kaki je. Itu haram. Itu bangkai. Pasal dalam hadis Nabi kata, ma kuti aminal bahimati wa hiya hayyah fa hiya maitah. Apa-apa dipotong daripada anggota bukan bulu. Kalau bulu biri dan sebagainya kita potong tak kira. Bulu dia, kuku dia, rambut dan sebagainya jatuh tak dikira sebagai bangkai. Yang dikira adalah bahagian anggota badan dia. Ma kuti aminal bahimati. Apa-apa dipotong daripada binatang. Fa hiya hayyah dalam keadaan dia hidup. Wahiyah hayyah dalam keadaan dia hidup, fahiya maitah, maka ia bahagian dipotong tadi adalah bangkai. Bahagian dipotong tadi adalah bangkai, tak boleh makan, haram. Faham? Maksudnya anything yang kita kata benda ni mati dengan sendiri ataupun tanpa kita sembelih, ataupun binatang tu tak disembelih, bahagian badan ni kita potong.
Hari ni potong punggung dia, besok potong sekian, lusa potong ini kan. Tak ada peti ais. Tak ada peti ais. Jadi cuaca Malaysia ni merosakkan cepat barang-barang yang kita terkulit dan sebagainya kat Malaysia dia kan ni macam tamar kering di tanah Arab kita tu okey, datang kat Malaysia dia lembab, dia akan start rosak. Dia tak sama. Pasal kat Malaysia cuaca lembab. Dia nak ada cerita, kita kata apa-apa dipotong dari binatang ketika dia hidup bangkai. Kecuali yang telah bulu, kuku dan sebagainya. Tanduk sama. Tak dikira bangkai. Pasal dia benda tu bukannya dikira sebagai tu. Tapi ada pun binatang-binatang yang disembelih siap, maka pakailah apa benda sekalipun. Rusa mana? Kalau rusa tu disembelih, apa masalah dia? Tanduk muda tu untuk ubat. Dia cerita macam ni. Kalau dia kata bahagian tadi adalah bahagian benda yang dikira anggota yang berdarah, maka dikira bangkai. Kalau bahagian tadi bahagian bukan anggota berdarah, contoh macam bulu dan sebagainya, maka bukan. Faham tak? Jadi soalannya tanya, tanduk muda tu ada darah tak? Kalau ada darah, ada masalah. Tanduk muda tu ada darah tak? Ada apa, blood vein tak? Bila ada blood vein, maksudnya dia termasuk dalam bahagian anggota yang tadi. Ada pun macam tuan-tuan punya bulu kan, bulu badan dan sebagainya, maka tak menjadi bangkai. Itu sebab kenapa kalau wanita yang haid dan sebagainya, tidaklah menjadi sebab kalau dia potong kuku dia, di akhir-akhir dia akan tanya, kenapa kau potong aku? Kan? Kau telah, mana ada? Kan? Putih rambut ketika tengah haid dan sebagainya, tak. Benda tak ada masalah. Pasal benda tu adalah memang bahagian yang mati. Bila para sahabat, para ulama nyatakan, bila disebut Allah Ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyit, dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Dia mengeluarkan benda hidup daripada benda mati. Mana kita dari tanah. Tanah ni mati, tak ada nyawa. Keluar daripada dia, kita. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan keluarkan daripada benda yang mati, benda yang dia keluarkan benda mati daripada benda hidup. Ni contoh dia, kuku dan sebagainya. Hujung tu dah mati dah. Yang pangkal tu ya sungguh. Hujung tu tak nyawa. Potong mana dia sakit. Tak ada macam tidak kan. Menjerit, potong gunting ke rambut je melupur. Mati, tak masalah tu. Okey, faham? Jadi pertama tu. Dan tak kira sama ada benda berkenaan binatang yang tercekik atau dipukul mati. Pukul mati maksudnya dibaring batu dan atau benda keras, objek keras, kena dia mati. Itu tak boleh juga makan. Ataupun yang terjun daripada tempat tinggi. Kan? Bukan bunuh diri. Sebenarnya binatang tak bunuh diri. Cerita dia orang kejar dia tak tahu nak lari mana, dia terjun je. Kan? Faham tak? Bukan bunuh diri. Ini masalah orang Melayu kita, mana ada bunuh diri. Binatang tak payah cerita. Kecuali ada binatang kata lemming. Tahu lemming? Dia macam tikus tupai tanah tu. Dia kalau terjun seekor, lain semua terjun. Tu bahkan dalam bahasa Inggeris ni dia apa? Dia berikan gambaran orang yang suka taklid buta ni sebagai lemming. Dia kata lemming dia suka terjun. Kalau seekor terjun, lain semua ikut terjun. Dia macam panggil macam tu. Ada pun yang kalau kita manusia ni taklah sepatutnya kita pandai lah. Bukannya orang melompat kita lompat, saya lompat sikit. Orang lompat kita lompat lah. Bukan macam tu. Atau orang angkat tangan, ya hana kita angkat tangan. Sebab apa? Tak tahu. Bukan macam tu, lemming. Kalau siapa buat macam tu, dia lemming. Kan kalau ni kita macam kita macam wuduk, kenapa rasa muka? Quran kata. Kenapa takbir angkat tangan? Nabi sabda, perbuatan Nabi. Kenapa baca Fatihah? Nabi suruh. Kenapa rukuk macam tu? Nabi tunjuk. Kan nampak itu itibak dipanggil. Kalau yang terjun suka hati ni, lompat guling-guling ni, kenapa? Tak tahu. Lepas tu gosok-gosok perut dekat ni, dekat kubur dan sebagainya, itu dikira sebagai lemming lah. Lemming. Tahu lemming? Tak tahu benda. Kawan dia terjun. Kenapa kau terjun? Dia terjun. Sampai terjun. Kenapa kau terjun? Kan? Tengah jatuh tu, kau sembang. Aku terjun. Tak tahu. Orang terjun. Aku terjun. Kan? Semua lain terjun, aku terjun lah. Kalau kita umat Islam tak yang tu. Orang seorang mukmin dan Islam, kaedah ilmunya adalah seorang tu dia kena tahu kenapa dia buat. Bukan main ikut orang je. Okay, jadi, tapi yang pasal kita macam tadi lah. Binatang mati terjun. Ataupun natihah, binatang yang mati ditanduk. Binatang gaduh-gaduh kan, kambing gurun ke kambing apa atau rusa ke, dia bergaduh-gaduh, lepas tu dia tanduk je, luka. Ataupun binatang yang apa diterkam ataupun dibaham oleh binatang buas, singa ke apa ke pun, mana selagi mana tak dapat disembelih, maka dia adalah haram. Kalau dia kata tengah-tengah melupur tu kita sembelih, dan tak apa, tak mengapa kita makan. Binatang tu terjun, kita kejar-kejar dapat sembelih, dia hidup lagi. Apa? Binatang tu kena tanduk. Kan, dia bergaduh-gaduh, tanduk, kita tangkap, sembelih. Tak apa, boleh lagi. Okay? Ataupun yang pun tercekik je, makan-makan buah rambutan cekik. Kan? Yalah lembu cekik kan. Lepas tu dapat sembelih, tak ada hal. Ataupun binatang kena langgar. Dia macam mauqudhah.
Orang Kuta ni biasa dulu baling batu, kemudian kena kepala mati. Tak boleh makan. Tapi kalau sempat sembelih tak apa. Macam kita kalau kita pergi highway dan sebagainya, inilah lintas jalan kampung, bawa parang siap-siap. Kalau tersembelih, terlanggar binatang orang, sembelih supaya dia boleh makan. Tak apa lagi. Kalau mati-mati macam tu je rugi. Janganlah pula lepas sembelih awak ambil masuk ke kereta awak pula. Kan? Itu tak senonoh nama dia. Saja langgar, bawa parang siap-siap, langgar lembu orang kat kampung. Kan, actually kalau macam ada apa di satu tempat tu, tengah-tengah jalan tu, dia apa lembu tu diri tengah jalan. Diri tengah jalan tu, nampak mata dia. Diri tegak tengah jalan. Tu masalah juga tu. Bercerita dia kalau terlanggar, kalau kita sempat sembelih dan daging dia boleh dimakan halal. Faham Macam mana? Soroklah, janganlah tunjukkan. Memang kita kata benda berkenaan membawa senjata. Actually dia ada tahap dia. Dia kata berapa jengkal? Berapa ni? 6 inci ke berapa? Dia ada panjang mana. Lebih daripada panjang sekian tak boleh melainkan sekian. Tapi kalau kat kampung, memang kampung keluar bawa parang. Mana polis macam, cuba bawa parang. Mana ada benda, kan? Orang asli je dekat Ulu Yam tu, kalau dia keluar bawa parang, mana polis tahan? Baik. Demikian juga diharamkan atas mereka daging babi. Tak kira lah babi nak terbalik. Tak kira sama ada apa. Disembelih atau mati dengan tiba-tiba. Mati sendiri pun tak boleh makan. Mati sembelih secara Islam tak boleh makan babi. Yalah tengok cerita filem apa River Cottage ke, orang tu masak babi, jangan seronok. Kan? Nanti tengok macam aku pergi ke US nanti, tak ada makanan, nanti apa terdesak boleh makan kot. Kan punya banyak makanan lain nak makan juga. Okey. Dia kata babi tak kira sama ada mati sendiri ataupun mati disembelih dengan cara Islam, tetap akan haram. Dan termasuk dalam babi ni masalah apa? Lemak dia, dan juga kerana apa, dia adalah dalam hukum daging dia. Ni jangan pula jadi macam ada orang dia sikit kononnya bijak bistari. Dia kata Quran kata daging saja, tulang tidak, kulit tidak, bulu tidak, lemak tidak. Dia pandang muka. Saya kata kadang-kadang pelik orang macam ni nak pakai kasut kulit babi. Alasan pelik yang saya tanya sini, para sahabat Nabi SAW bukan kulit babi, kulit binatang buas, harimau, singa dan sebagainya. Zaman dahulu digunakan sebagai pelana kuda dan sebagainya, menunjukkan kehebatan. Bila orang tu naik kuda kan, pelana kan sikit tentang kita, kulit harimau kan, kulit apa, kulit gajah kan. Jadi sekarang zaman dulu kulit apa, kulit harimau dan sebagainya, para sahabat elakkan pakai. Tak pakai pun. Datang kita babi kita pakai. Tak pelik ke? Para sahabat warak daripada benda berkenaan, datang kita langgar terus. Hanya diharamkan kulit je. Lepas tu dia kata yang haram cuma pakai. Makan bukan pakai. Itu masalah juga, disamakan kias. Dengan apa? Dikiaskan dengan tajuk kulit binatang yang halal makan. Kulit binatang halal makan, betul Nabi katanya tu. Nabi kata apa, haram makan saja. Nabi suruh para bersihkan, pakailah kulit dia untuk gunakan buat kemah ke, buat bekas air dan sebagainya, tak ada masalah. Hatta kalau dia bercantum ke air tadi, as long as dah bersih, dia masuk dalam bekas tadi, tak ada masalah. Maka minumlah air tu. Berwuduk pun tak apa. Tapi problem sekarang ni macam ada macam kita, dia kata yang haram tu pakai je. Makan je, pakai tak apa. Lepas tu dia kata air mani pun tak ni sepandang muka. Masalah dia ni. Kan? Pasal apa? Pasal kalau para sahabat mengelak, bukan babi, binatang buas biasa yang zaman berkenaan digunakan dengan tersebar luas lah. Pasal zaman tersebut mana orang kan, kita macam zaman kita orang lelaki, bila ada kan motor lah sekian dan sebagainya, bila benda jenama ni kan jadi macam jenama sekian apa, selajin Levi's kan, time muda dulu lah. Saya tak sempat pasal perut saya besar, tak boleh pakai. Memang tak boleh. Mana abang-abang saya punya seluar saya tak pakai. Perut sangkut, pinggang lepas, perut tak lepas. Zaman dulu lah. Zaman sekarang ni pinggang tak lepas, perut tak lepas. Dua-dua sikit tak lepas. Zaman dulu perut tak lepas. Tak boleh, perut dia ketat. Jadi ada kawan saya kata apa, kau memang tak jadikan tak pakai selojin. Saya tak pernah pakai. Tak boleh pakai. Pasal bila orang kata saya nak pakai macam ni, tak puat saya kata. Yang perut, masuk perut dia ketat. Jalan-jalan perut ketat depan orang, apa buat benda saya kata, ngarut. Kan? Jadi secara tak langsung tak pakai. Tu kata tak pakai selojin bukan sebab bapak tak bagi. Kau pasal tak bagi, tak boleh pakai. Sampai kat perut tu ketat. Benda lain lepas, perut ketat. Tak lah, tak benarkan. Jadi anyway, kita kata zaman kan, jenama. Zaman para sahabat dulu pun jenama tu ada. Macam binatang kulit-kulit, binatang-binatang buas ni adalah benda yang kulit rimau, kulit branded. Kan binatang buas tu kulit tu payah nak tangkap. Rimau, singa dan sebagainya kan.
Zaman tu dah ada dah dipakai, tapi para sahabat apa? Mengelak pakai. Warak daripada binatang-binatang yang diharamkan makan. Datang kita babi pakai kat kasut. Orang kata tahan, lain himpit lain ni kan. Tak peliknya kenapa? Tak ada warak ke? Kita lagi bagus daripada sahabat ke? Saya tanya. Soalan macam ada orang tanya saya di situ. Tanya macam sekian. Last kali saya kata, para sahabat mengelak kulit babi, kulit babi, kulit binatang buas yang tak dikatakan haram makan, yang tak dikatakan najis. Tak dikatakan najis. Haram makan, tak najis. Tak dibenarkan pakai, para sahabat ngelak pakai. Datang kita babi yang dikatakan najis kita pakai. Tak gila ke? Saya kata tak ada warak ke kita? Saya kata kalau paling kurang benda tu syubhah. Kalau bukan haram syubhah, takkan nak buat benda syubhah? Saya kata. Lepas tu diam. Yang tanya soalan datuk ni, datuk ini, datuk itu, benda sekian. Dia pergi cakap soalan tu. Saya bagi gitu juga. Lepas tak panggil saya ceramah dah. Kelakar. Yelah tak buat apa kan? Takkan saya nak mengiyakan kata-kata dia orang. Mungkin dia ada belajar dengan ustaz kata okey. Problem sekarang saya bagi hujah. Saya soal balik je. Saya kata kenapa para sahabat warak kan berjaga-jaga, datang kita langgar. Kita lagi better daripada sahabat kan soalan. Dia tanya macam tu dia macam gitu. Dia nak sebut juga. Kalau dia sebut nama ustaz ustaz tu kata doktor ni kata apa, saya kan cakap lah. Saya kata kita ni Quran Sunnah Ijma' Qiyas datang nombor 5 ni takkan doktor atau ustaz. Kan? Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Datang nombor 5, Ustaz Adli. Mana boleh? Kan? Salah lah, taklid buta lah nama dia. Serupalah kita macam orang kita sibuk marah, orang-orang akidah tak betul, Asy'ariyah. Tak kira. Cakap macam tu. Kan pandai. Ini akidah tak betul lagi ni. Saya pandang muka seseorang. Kadang ayat sedap cakap, tapi apa? Tak reti langsung. Nothing. Kan? Main ikut macam kakak tua. Mentang-mentang yang mengajar dia doktor, profesor sebagainya, datang ustaz biasa dia dengan bantai juga. Ada soalan kedua, ada soalan lain tanya kalau masak kan, buat masakan letak arak dia kata, wine, kemudian wine tu alkohol tu evaporate, so boleh makan ke tidak. Saya pandai muka dia, saya kata apa, sejak bila arak diharamkan sebab ada alkohol? Dia tak faham. Saya kata sini, zaman Rasulullah SAW dahulu, saya kata ada seorang budak lelaki ditinggalkan oleh keluarga dia segeluk arak. Ini hadis yang sahih. Kemudian bila para sahabat kata dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kami tukarkan arak dia juga, kami jual, kemudian kami ambil duit tadi bagi budak ni. Nabi kata, jangan, tumpahkan terus. Daripada hadis itu menunjukkan bahawa intifak, mengambil faedah daripada arak untuk contoh benda macam tu tak dibenarkan. Apatah lagi masak steak dan sebagainya. Sepandang muka macam dia orang macam tu. Agaknya ada ustaz cakap boleh kot. Muka berubah semua lepas saya cakap tu. Semua berubah muka. Dia panggil saya ceramah tu. Bukan saya datang menonong nak jumpa, ambillah saya berceramah. Dia panggil saya. Jadi bila saya cakap yang tu, saya tengok muka berubah. Terus saya kata dengan diorang, biar benar kan. Takkanlah kita kata benda tadi para sahabat. Bila saya masuk hadis tu dia diam. Oh, saya baru pertama kali dengar hadis ni. Saya kata la ilaha illallah syarikat. Atau sebab masalah dia jangan belajar apa separuh jalan, kemudian lompat ikut orang. Faham tak? Benda tak boleh. Pasal intifak. Kalau Nabi tak benarkan pengambilan faedah macam tu pada arak tu, bahkan para ulama keluarkan fatwa. Kalau dia kata cuka tu tadi bertukar daripada arak dengan perbuatan kita jual, maka haram. Dia kata arak tadi bertukar cuka tanpa perbuatan kita, diam, dia cuka sendiri, dan actually benda tersebut dah kira kata apa, halal untuk kita makan. Cuka tu halal. Memang cuka tadi actually asal daripada arak. Actually tak kira tuak ke apa ke sebagainya pun, semua lintas jadi sebelum cuka dia mesti memabukkan dulu. Tapi lepas memabukkan dah hilang kemabukan dia, then actually you can use it, you can sell it dan sebagainya. Tapi kalau dengan perbuatan kita ubah arak tadi jadikan cuka, maka kita tak boleh pakai. Pasal Nabi suruh para sahabat buang. Datang kita letak dekat dalam ada apa, wine tadi letak kat dekat daging steak wagyu kita. Beli daging mahal tu, bakar steak letak. Saya kata apa hal, saya kata. Tak ada warak ke? Soalan saya tanya, tak ada warak ke? Kan paling kurang syubhah datang kita bantai, okey je. Ini masalah kita kata, kadang-kadang orang tak faham. Okey. Masuk lemak dia dalam hukum daging. Dan diharam ke atas mereka apa yang dipersembahkan dengannya kepada selain Allah Ta'ala. Anything dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala untuk berhala ke dan sebagainya, maka tak boleh. Untuk jin contohnya, orang Melayu kita zaman dahulu ada separuh sembelih binatang untuk halau hantu, maka tak boleh, tak dibenarkan. Okay? Tak dibenarkan. Dan apa-apa yang disembelih atas bukan nama Allah Ta'ala daripada berhala-berhala atau sekutu-sekutu atau apa, tenung nasib. Untuk tenung nasib kena sembelih, maka haram kita makan.
dan sebagainya, yang dahulu termasuk apa yang orang-orang jahiliah dahulu menyembelih untuk benda-benda berkenaan. So kita pun tak boleh juga. Okey, kemudian Allah Taala sebut di akhir tu, Allah Taala kata famaniturra ghairu baghin wala adin. Siapa yang terdesak dengan tanpa melampau, tanpa berlebihan dan juga melampau, tanpa menzalimi dan tanpa pelampauan. Okey, tanpa penzaliman dan tanpa pelampauan, iaitu melapasi daripada batasan yang sepatutnya. Fala ithma alaih, maka tak ada dosa ke atas mereka. Mana kalau terdesak kena makan juga, kena makanan tidak ada, maka tak mengapa. Tapi yalah, soalan ada orang tanya, okey, masak biasa saja ke kena goreng barbecue? Kena bakar apa bakar? Contoh katakanlah, okey, makanan tak ada, ada babi je. Anda makan babi tadi, masak elok-elok ke ataupun makan ala kadar? Kena letak garam ke tidak? Ada orang kata jangan makan dalam keadaan apa? Keadaan happy, shock dan sebagainya kan. Macam wah happy makan babi kerana tak ada makanan lain. Bukan. Actually macam inilah, makan apa ikut kadar lah. Kadar. Memang maksud, tapi jangan tak garam macam nak makan juga. Masalah juga. Kan? Letaklah garam. Bukan maksud dia macam tambah perisa sikit, bukan. Bukan. Dia ada orang kata tak sama makan dengan sedap-sedap. Ada orang kata, sekian para ulama kata jangan makan dengan sedap. Tapi pendapat ni salah lah. Makan betul lah. Macam para sahabat kalau yang kata tu benda macam dok kan, Nabi tak nak makan. Dia masak dok tadi. Makan betul-betul. Bukannya maksud dia makan macam ala kadar, tak. Makan betul-betul lah. Makan betul-betul. Tapi janganlah buat macam kenduri lah. Panggil satu kampung. Kita ni lama tak ada babi ni kan. Ini masalah pula. Dia tak boleh. Jadi maksud dia ada percanggahan di situ. Cara makan tadi adakah as it is, maksud dia ala kadar saja, ataupun boleh buat resipi-resipi tambahan yang teringat dekat televisyen tu, cara resipi-resipi tentu. Kalau dah resipi tu ada, maksud dia anda ada banyak makanan lain. Sayur tu ada, kentang tu ada, makan kentang, tak payah makan babi lah. Kan, jangan bagi alasan pula. Tapi kentang ni perisa je ustaz. Babi tu yang sebenar. Bukan. So, dia tak boleh lah makan macam tu. So, dia kalau dia kata ikutkan sebenar, dalam keadaan terdesak, orang tu tak akan makan dengan cara yang apa, kan, luxury kan, makan dengan ni kan, letak butter, letak sekian kan. Bukan macam tu. Salah. Okey. Fala ithma alaih, tidak ada dosa ke atasnya dalam makan macam makan benda berkenaan. Innallaha subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Qatadah, ghairu baghin fil maitah, tidak melampau pada bangkai itu dalam memakannya. Itu jangan melampau yang daripada halal kepada haram. Sedangkan dia ada gantian yang lain. Ada gantian yang lain tapi dia makan juga yang haram, maka salah. Okey, masalah di sini timbul. Kalau sekiranya ditemui seorang yang terdesak menemui bangkai atau makanan yang lain. Dia ada bangkai atau makanan lain tapi apa? Milik orang. Makanan orang lain. Contoh macam ada babi, ada pokok pisang. Babi, pisang. Pisang milik orang, tak tahu tuan ni siapa. Babi ni babi liar, babi hutan. Makan mana? Sebab okey, akak salah. Okey. Makan pisang. Okey. Tak, kenapa saya terangkan lepas ni? Kerana apa? Kerana tidak halal untuk dia makan bangkai contohnya kat sini bangkai. Bahkan dia kena makan makanan orang lain. Ini apa? Dengan tanpa percanggahan. Para ulama tak ada bercanggah tajuk ni. Orang Melayu kita je keluarkan, tapi kan kisah dulu ada seorang tu dia makan buah hanyut kat sungai bla bla bla. Itu kisah Taman Man datang dah. Datang cari orang tu pun dapat kahwin dengan anak orang tu. Anak aku buta, pekak, bisu. Dia tu cantik dia punya. Itu kisah Melayu, kisah tak tahu lah datang mana. Ada kata kisah tadi bapa orang yang di kisah tadi adalah bapa kepada Abu Hanifah. Wallahu taala alam. Tapi cerita sebenar dia bukan macam tu. Okey, kenapa tengok sini? Kerana apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abbad Ibnu Syarahbil. Daripada Abbad bin Syarahbil Al-Ghubari. Qala, berkata Abbad bin Syarahbil Al-Ghubari, dia kata apa? Asabana amu makhmasatin, telah menimpa kami satu tahun tahun kemarau. Tahun kekeringan Fa'ataitul Madinata, aku pun datang ke Madinah. Mana kampung dia bukan kampung Madinah dah, orang ni orang luar Madinah. Dia datang ke Madinah bila kena kemarau. Fa'ataitu haitan min hitaniha, lalu aku datang ke satu kebun. Aku datang ke satu kebun daripada kebun-kebun di Madinah. Fa'akhadtu sumbulan fafaraktuhu wa akaltuhu. Dia kata, lalu aku ambil dekat kebun tu jagung. Dia ambil jagung, dia ambil lagi, dia ambil, dia pun makan. Dia makan jagung tu. Dia jagung bahasa Arab ni dua tau, jagung tu. Jagung macam apa? Macam bunga. Macam bunga.
Dia macam pokok bunga yang apa, dia punya batang dia gitu-gitu. Tapi kalau rasa benda tu macam jagung, biji dia macam jagung. Jadi dia kata dia makan berkenaan. Lalu dia kata apa, dia kata, dan dia ambil lah, dia kata dia bawa sikit benda tu dalam plastik bekas dia, dalam bekas karung dia. Faja'a sahibul haiti, lalu datang tuan punya kebun, fadarabani, lalu dia pukul aku, wa akhadha thawbi, dia ambil pakai baju aku. Lalu lelaki berkenaan pun datang, fa ataitu Rasulullah SAW, lelaki kena pukul tadi sebab ambil jagung orang dan ni apa letak ni. Dia kata fa ataitu Rasulullah SAW, aku datang jumpa Rasulullah SAW, fa akhbartuhu, lalu aku beritahu baginda. Faqala lirajuli, lalu baginda kata pada lelaki berkenaan, lelaki yang tuan punya kebun tu, ma at'amtahu idza kana ja'ian aw sa'iran, mana kau tak beri makan pada dia ketika dia lapar atau kebulu. Wala 'allamtahu idza kana jahilan, dan kau tak ajar bukan dia kalau dia jahil. Mana kau sepatutnya either one, buat salah satu. Kalau dia jahil, ajar dia. Kalau dia lapar, beri makan. Betul, tapi kau pukul dia, kau ambil pula baju dia, dia kata marahlah. Fa'amarahu faradda ilaihi thawbahu, lalu baginda perintahkan lelaki berkenaan, lalu dia pulangkan kepada lelaki tersebut bajunya. Wa amarahu, lalu dia perintahkan lelaki berkenaan, lelaki tuan punya kebun tu, untuk apa, untuk diberikan pada dia satu whisk ni 60 sok, 60 gantang, 60 gantang, cupak gantang, cupak gantang, 60 gantang daripada ni. Mana dia berat dia bukan ini, dalam 144 kilo, around 140 kilo. 4 ini, 4 kali macam ni, satu sok. Satu ini 600 gram. 4 kali berapa? 2 kilo, 400 gram. Kan gitu, tuan-tuan bayar zakat dan sebagainya, pakai tu, sok. Satu sok tadi dalam untuk 2.4 kilo kali 60 dalam 144 kilo. Nabi suruh dibagi makanan kepada lelaki berkenaan dengan jumlah tersebut, atau separuh, dan 70 lebih, dan 72 kilo bagi pada dia. Dan sanad hadis ni adalah sahih. Sanad ini adalah sahih. Okay. Jadi maksud dia dan ada lain-lain. Maksud dia dalam hadis ni, lelaki yang tak ada makanan tadi disuruh mana tak mengapa dia ambil makanan tersebut. Dan dalam hadis yang lain, dalam Bukhari pun ada hadis ni, dia kata apa? Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapak dia, daripada datuk dia. Dia kata telah ditanyakan su'ila Rasulullah SAW, telah ditanya Rasulullah SAW anis samaril mu'allaq, daripada berkenaan dengan buah-buahan yang tergantung. Ini tergantung kan, bukan ni tergantung luar rumah ke kan. Faqala, lalu baginda bersabda, man asaba minhu min dhi hajatin, siapa yang menemui atau dapat daripadanya atau termakan daripadanya dekat dengan orang yang perlukan, dia lapar, dia ambil, dia makan, bifaihi, dengan mulut dia makan dengan mulut dia je, ghair muttakhidhi khubnah, tanpa dia mengambil pula simpan buat sorok-sorok kan, dia ambil situ, dia makan habis. Tapi kalau dia ambil sorok, ni boleh sekian ni, banyak ni, okey, dia kata fala, kalau orang tu tak buat kerja macam tu, makan dengan mulut dia saja, fala syai'an ali, tak ada kena apa-apa ke atas dia. Maksud dia tak mengapa dia makan macam tu. Dan sepatutnya tuan punya apa, kebun dan sebagainya, let go lah. Pasal orang makan dia dapat pahala. Ni tak ada, siapa orang ambil kebun aku punya ni, padahal benda tu julur kat luar lah. Tapi julur kat luar tu jadi kes yang cerita apa, cerita budak apa, cerita orang tu makan tak tahu apple siapa, kemudian pergi cari tuan dia, jumpa pakcik yang seorang yang alim kan, lepas tu kemudian apa, jumpa apa, suruh kahwin dengan anak dia. Macam itulah kan, orang begitu jadikan kisah tu sebagai penyebab untuk kata tak boleh makan harta orang. Salah. Kalau dia kata makan saja tak ada masalah, pasal orang tu dapat pahala. Kalau dia dalam kebun, kita tak boleh ceroboh. Dia luar kebun, itu yang bagi mu'allak tadi, mana terjolor ke sini, terjolor ke sana, maka jatuh dan sebagainya, dimakan oleh binatang atau manusia, maka tidak menjadi masalah. Faham? As long as bukan untuk simpanan. Kalau untuk simpan saja, maka dia salah. Okey, faham jual lagi pula. Okey, daripada Masruq, dia berkata, barang siapa yang terdesak, terdesak, terhimpit, tak ada makan, dia tak makan dan tak minum, dia bertahan, aku tak nak makan, tak nak minum, dia terdesak tapi tak makan, tak minum, kemudian dia mati, maka dia akan masuk neraka. Pasal dia membunuh nyawa dia sendiri. Pasal Allah Ta'ala kata faman turra ghaira baghin, Allah Ta'ala sebut binatang ni haram, benda tu haram, bangkai, darah, babi dan juga apa, binatang yang disembelih bukan kerana Allah Ta'ala. Tetapi tajuk dia, kalau anda terdesak, Allah kata faman turra ghaira baghin wala adin, maksud dia orang terdesak, dia kena makan
walaupun benda tu adalah benda yang haram, kena makan untuk menjaga nyawa dia. Bukannya dia kanda apa, aku sanggup mati kerana Allah Ta'ala. Salah. Dia tak makan, maka dia berdosa, bahkan dia masuk neraka. Dan ini memastikan bahawa makan bangkai tadi bagi orang yang terdesak bukan kelonggaran, tapi kemestian. Whoever dalam keadaan terdesak makan bangkai itu atau babi dan sebagainya, ia adalah kemestian, bukannya kelonggaran. You have to eat, not to say that I'm okay, lepas tu mati. Anda salah. Berkata Abu Hasan At-Tabari yang terkenal sebagai Balqiyah Al-Harrasi, ini teman kepada Imam Ghazali dalam pengajian beliau. Kata kawan daripada Imam Ghazali ni, wa hadha huwa sahih indana, inilah yang sahih di sisi kita. Itu ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ia seperti berbuka bagi orang yang sakit dan sebagainya. Mana orang yang sakit, berbuka tu adalah wajib, bukannya sunat. Jelas? Faham Jadi maksud dia dalam pemakanan ni, seorang tu kena jaga bab tu. Ada soalan? Satu benda tak boleh makan, bangkai manusia. Kenapa? So manusia ni dalam surah Al-Isra' Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam. Karramna bani Adam. Isra' 70. Isra' 70. Dengan sebab pemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, maka Adam, anak Adam tak sama seperti orang lain. Kalau dia kata anak Adam, dia tak boleh dimakan bangkai dia, tidak boleh dia sekian. Bahkan seorang anak Adam, dia punya bangkai tidak najis. Bangkai manusia tidak najis. Mana mayat tu bukan najis. Cecair tu kalau kotor, yalah najis. Kalau dia kata tak berbuluh, tak ada cair keluar, maka mayat tu kan, katakan orang tu kena pikul mayat. Kemudian kalau dilepaskan, mayat tu jatuh kan, tapi dia kena pikul. Okey, sekarang ni waktu solat, kena solat, dia kena solat sambil pikul mayat tadi. Soalan boleh tak ada semayang? Ya, kena semayang. Ada orang pasal mayat tadi tu tidak najis. Tidak najis. Tidak najis. Mayat seorang manusia, tak kira kafir atau muslim, anak Adam saja tidak najis. Faham? Jadi dengan sebab itu dia ada perbezaan. Kalau bangkai benda lain, dia najis kan? Bangkai anak Adam tak najis. Jangan sebab itu juga bangkai anak Adam jangan makan. Jangan makan. Jangan makan. Ya, tak boleh. Pasal anak Adam ni mulia. Mulianya anak Adam ni, dia tak jadi macam binatang. Dia beza kita dengan binatang tadi ke bab tu. Tak ada masalah. Anak makan anak Adam apa hal pula? Gila apa? Tak boleh makan. Ayat tu kata. Okey? Jelas apa benda? Dah. Ni kalau kita macam saya sendiri lalu obsession dengan orang Cina ni. Terus? And then yang masalah sekarang ni, diorang faham yang saya tak boleh minum arak dan tak boleh makan babi. Betul. So diorang selalu bawa tempat yang seafood. Tapi yang seafood tu pun semuanya Cina punya masakan. Okey, terus? Orang Cina punya masak. So boleh ke? Dia soalan sekarang ni ada babi tak? Yang babi tak ada lah. Ada arak tak? Tak ada. Binatang sembelih dengan syariat Islam tak? Semuanya seafood. Makan tak masalah. Sebab kebanyakan orang saya cakap, kalau Cina je, kalau Muslim Cina je tak boleh makan. Tak salah. Salah. Nabi makan hadiah daripada Yahudi dan sebagainya, atau sekian makan, tak masalah. Tak terima tajuk. As long as benda tak ada kaitan sembelihan. Ada sembelihan je, daging ayam ke sebagainya, seafood kan ada ayam juga. Orang saya pun cakap tu buah tu pakai berapa. Tak ada, tak tu je. Benda tepung dan sebagainya lah. Apa ni masak lah. Jangan persoalkan banyak sangat. Slipper tak seng tak boleh pakai. Faham? Okey. Berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat kalau ada orang tanya kenapa manusia tak makan, Isra' 270. Okey, dengar sini makluman. Kuliah khas Sabtu ini 25 Mei 11.30 pagi untuk sisters only. A Guide to Your Cycles and More, Part 2 oleh Sister Zainab Vanker. 2 kuliah bulanan Syekh Yunus Katrada, Ahad 3 petang, usul salasah. Siapa yang tak ada ada kelapangan, tak ada benda lain, datang kelas. Okey, wallahu alam.